Kita nak story sikit pengalaman saya semasa saya internship di Indonesia, di Cipinang Cepedak di Jakarta bersama fashion designer Ibu Jenny Tijayawati. Okay. So designer Ibu Jenny, dia merupakan fashion designer Indonesia kategori muslimah. Kategori muslimah. And then dia ni suka corak-corak yang Indonesia kan, dia suka macam corak batik yang macam tumash lah dia punya corak. Macam tu. And then dia suka design yang banyak kain. Dia macam pleat dia puk macam tu. Banyak tau. Lepas tu dia suka gather apa semua kan. Cuma saya, itu adalah first time saya keluar negara waktu tu. Part 5 saya, pada siapa yang masih tak tahu, yang masih baru kenal saya merupakan graduan UiTM Shah Alam. Tapi diploma saya adalah grafik multimedia digital. Sebab tu saya bisnes sekarang ni fokus kepada Pola Advance dan juga video tutorial. Sebab skill saya dekat situ. Saya merupakan budak grafik dan juga student fashion UiTM. Hai Haslina Putri, hai. Tak tidur lagi Okay, saya selalunya free pada waktu malam. Hari ni saya kat rumah, before ni saya dekat studio. So hari ni ada masa sikit lah, kita nak borak-borak santai apa semua kan. Okay, saya nak cerita pengalaman saya waktu tu tahun 2014 macam tu. Tahun 2014. Pada masa tu adalah saya pergi tu bulan puasa tau. Dah lah first time pergi luar negara. Lepas tu puasa pula. Puasa pula. Lepas tu dekat Indonesia ni dia tak ada bazar Ramadan tau. Dia memang tak ada bazar Ramadan. So kalau nak beli makanan tu macam kena beli kat tepi-tepi jalan. Kalau ada lah. Kalau tak ada, tak ada. Macam tu cerita dia. Lepas tu saya kat sana saya tak ada allowance. Saya hanya duduk, dia orang Indonesia kaya lah kan. Tapi dia memang muslimah lah. Bu Jenny ni waktu tu dia bagi tempat tinggal. Saya berdua je duduk dengan kawan saya ni, 2 orang intern kat tempat yang sama. Dia bagi kita macam rumah tu macam homestay tau. Homestay dia lah macam tu. So nama dia Rumah Betawi ke apa, saya tak ingat lah. Tapi dia ada satu bengkel macam pondok kecil, staff dia gunting kain dekat situ. Lepas tu dia punya macam maid ke apa, ada tak duduk kat rumah tu. Saya dengan kawan saya dia duduk kat rumah tu. Lepas tu kat luar tu ada lagi bilik untuk yang perempuan punya maid. Rumah dia kat tempat lain. Macam tu. Lepas tu kat sana makan kena masak sendirilah kan. Ada Giant tau kat sana. Dekat je. Saya jalan kaki macam orang Malaysia lah kan. Tengok Bangla jalan kaki tepi-tepi tu. Macam tu lah saya dulu. Tapi dia macam seberang je nak lalu kan. Kena naik. Main tu orang panggil apa? Saya tak ingat lah. Tambang macam 50 sen lah macam tu. Pakai duit shilling. Kena lalu. Walaupun macam kita nak cross jalan tu kan. Kena naik tu. Pergi Giant lah. Beli-beli barang apa semua. Boleh masak apa semua kan. Tapi kat Indonesia dia punya air dia macam berbau sikit. Saya tak tahulah, mungkin sebab tu mungkin rumah lama ke, mungkin kat rumah Ibu Jenny tu mungkin air dia dah bertapis macam air koko ke apa, tak tahulah kan. Time tu memang macam orang kaya punya rumah lah. Macam tu. Lepas tu pula dia punya butik, pagi-pagi saya kena pergilah kat depan tu kat rumah dia. Lepas tu kita akan pergi butik sama-sama naik kereta. Dia punya butik tu bukan macam kedai komersial tau. Dia punya butik tu adalah rumah banglo 2 tingkat. Lepas tu tapi dia buat butik. So kat situ dia ada tukang masak dia. Lepas tu dia ada tukang jaga rumah. Betul. Macam tukang masak dia tu jaga rumah tu lah. Lepas tu dia ada designer dia ada tukang jahit dia apa semua. Cuma tukang jahit dia tu tak buat baju ready to wear. Dia buat baju yang untuk fashion show saja. Jadi tugas saya adalah saya buat design dengan kawan saya tu. Lepas tu saya buat pola. Lepas tu nanti tukang jahit tu yang akan potong kain dan jahit. Lepas tu first saya sampai ke Indonesia tu kena pergi set photoshoot. Bu Jenny ada photoshoot majalah, magazine apa semua kan dengan model-model. So first time dia jejak je tu dekat KLIA. Terus kena pergi ikut diorang pergi shooting.
Lepas tu dah sampai rumah apa semua tu, dalam masa saya intern tu, saya yang design yang termasuk dalam fashion runway yang dia ni. Sebenarnya dia bagi task tu, saya punya subject matter lain tau. Saya punya subject matter adalah androgyny. Androgyny jenis yang saya punya minimalis punya design. Tapi dia combinekan dengan dia punya kain dengan dia punya konsep. Kawan saya tu dia punya tema dia lain tapi dia combine. Jadi match lah. Lepas tu dah lama tu bila saya dah habis intern kan, saya perasan saya punya sketches pun dia masih menggunakan. Dia masih gunakan design tu untuk dia punya next fashion show. Saya pun agak terkejut sebab dia memberi 100% kepercayaan kepada kami, saya dan kawan saya untuk buat dia punya design fashion show lah. Macam tu. Jadi tu merupakan satu pengalaman yang seronok lah bagi saya waktu tu kan, sebab first time pergi kat Indonesia. Lepas tu dia tanyalah kenapa nak pergi Indonesia kan. Sebab waktu tu, pada waktu saya intern tu, zaman tu, industri fashion dekat Indonesia lebih advance berbanding industri fashion di Malaysia. Kalau you nak tahu butik-butik diorang kat sana, dia banyak kain cotton dia cantik gila. Kain cotton dia yang batik-batik tu, dia punya design bukan batik bunga tau. Design dia macam abstract, cantik sangat. Lepas tu dia punya cardigan ke apa ke simple punya pola, simple basic pola macam tu. Lagi satu, orang Indonesia ni dia sangat-sangat menghargai handmade. Kalau kat Malaysia ni orang buat handmade ke apa benda-benda, duk kait-kait ke apa ke, minta harga murah kan. Kat sana kalau handmade lagi mahal. Serius lagi mahal. Lepas tu Ibu Jenny tu dia syarat dengan dia punya design kan, syarat dengan dia punya aksesori apa semua tu, semua buat sendiri. Waktu tu saya belajarlah makrami. Makrami ni maksud dia macam anyaman. Kini tudung ni kan, dia potong-potong nanti ada jadi macam tali kan. Dia tarik-tarik, lepas tu nanti diikat. Jadi design macam tu. Tapi namanya makrami. Saya ada video tu, nanti saya share. Sebab video tu kawan saya buat waktu saya presentation untuk final saya punya assignment. Nanti saya akan share. Saya tunjuk. Tapi time tu saya free hair lah. Kalau kat Indonesia waktu tu mall banyak gila. Macam kat KL tu ada apa? Lot 10, Pavilion, Sungai Wang, dekat-dekat macam tu kan. Kalau kat Indonesia tu berderet. Sepanjang jalan you terus jalan tu, ni ada mall. Sebelah ni ada mall lagi. Depan tu ada mall lagi. Lepas tu saya dapat merasai pengalaman. Contohnya, you nak letak barang dekat mall. Sebelum nak pergi tu, bagi IC apa semua, dia laluan dia kat lain. Dia bukan laluan kat pintu mall tu. Lepas tu kita akan pergi dekat dia punya menara apa semua untuk Jenny proceed dia punya design dekat nak letak. Dia macam nak letak baju dia dekat Paksen. Macam tu lah. Macam nak letak baju dekat Paksen. So dia melalui proses tu, saya ikut sekali lah saya pergi kat situ kan. Macam satu pengalaman yang seronok lah waktu tu. Kain dia, ya Allah. Kedai kain dia murah gila. Gila-gila murah. Banyak gila lace apa semua kan. Murah gila. Dekat Indonesia. Waktu tu lah. Sekarang ni mata wang kita sama je kan. Time dulu kan duit kita tinggi sikit. So bila kita convert dapat duit banyak sikit lah berbanding dia kan. So time tu sangat murah. Kain Indonesia. Dia punya banyak lace lah. Lace dia, ya Allah. Harga gila. Kain dia memang tak adalah kat Malaysia. Dia punya jenis-jenis kain tu. Kadang-kadang tu saya sanggup beli macam semiter-semiter macam tu. Sebab dia punya corak tu cantik. Sebab saya nak beli corak tu. Tapi saya tak tahu nak buat apa. Tapi saya suka. So saya belilah macam semiter-semiter kan. Kadang-kadang kita buat semiter. Semiter tu kadang-kadang dapatlah buat macam cardigan pendek. Macam tu. Lepas tu Indonesia dia punya pola kan senang sangat. Kadang-kadang tu you tengok macam bodoh. Petak bodoh. Tetapi tahu macam mana dia buat tiba-tiba jadi cardigan cantik gila. Memang advance lah. Tapi waktu saya pergi kat Indonesia tu, saya nak bercakap dengan tukang gunting kain kat sana susah tau. Sebab bahasa dia lain. Contoh waktu tu dia tak guna kertas pola kalau you rasa diri you susah nak beli kertas pola macam mahal ke apa ke, kat sana designer tau.
Kertas bola dia pakai surat khabar je. Kalau kertas kita selotip kan, selotip ataupun kita pakai masking tape kalau nak cantum pola tu kan. Tapi dia pakai gum. Dah lah cair. Lepas tu nak kena tunggu lagi dia kering. Faham tak? Macam designer punya standard buat kerja macam tu. Waktu tu pula kan saya nak minta gum ke apa kan, saya cakap nak gum. Dia tak faham. Lepas tu cakap apa benda lah nak glue tak faham juga sebab dia tak pandai cakap bahasa Inggeris. Lama-lama baru saya tahu, oh rupanya gum ni dalam bahasa Indonesia adalah lem. Lem tu adalah gum. Lepas tu kat rumah tu pula dia tak ada peti ais. Saya cakap peti ais ada tak? Tak faham. Peti ais tak faham. Cakap apa benda? Refrigerator tak faham ke? Bahasa Inggeris tak faham. Cakap susahnya ais tak faham. Rupanya tahu peti ais tu apa? Dalam bahasa Indonesia kulkas rupanya. Baru saya tahu dia. Saya ingat sampai sekarang momen tu. Memang kelakar lah. Puas explain kat dia. Tak faham. Bukannya itu semua dia duduk kat situ kan. So ibu Jenny tu dia bagi barang basah. Lepas tu diorang akan masak lah. Cuma saya tak tahulah. Dia tidur bawah meja tau. Dia lelaki. Lepas tu hari-hari lah dia akan call. Dengarlah dia loudspeaker sambil dia buat kerja. Dia akan call anak bini dia kat kampung. Kesian jugalah tengok dia. So time tu sebab kita remaja lagi, baru kita faham macam mana struggle-nya orang cari duit. Struggle gila orang cari duit kat sana. Walaupun dia bukan kat Malaysia, walaupun dia kat Indonesia. Dekat Indonesia pun dia struggle tau cari duit. Serius. Kalau kat Indonesia aksesori gila banyak. Yang ni tak silap saya beli kat Indonesia lah. So banyak aksesori saya beli. Saya kaki aksesori. Kau boleh kat sini nak pakai. Kat mana lagi nak pakai kau boleh aksesori. Sini kat rambut dulu tak ada. Rambut tak. Punya design dia sangat urban. Urban. Memang tak dapat lah dekat ni. Lepas tu dulu pula dekat Indonesia tu famous Mangga 2. Mall Mangga 2. Tapi saya kena tipu lah beli barang kat sana. Dekat mall beli lagi murah berbanding dekat Mangga 2 tu. Kena tipu. Beli gelang. Baik beli kat mall je. Mall tu lagi murah. Memang gila lah time tu saya beli macam-macam. Seronok lah kat sana. Cuma satu je lah bila bulan puasa kan. Tak ada momen makan dengan family, puasa dengan family. Kami dilatih makan dalam kereta yang bergerak. You faham tak? Dalam kereta yang bergerak. Pening gila nak mampau kepala aku. Serius. Lepas tu saya cakap, takkan nak tunggu berhenti. Lepas tu dia kata kalau you tak makan sekarang, nanti tak ada masa nak makan. Dia kata. Lepas tu saya sempatlah pergi Bogor demonstration. Cara macam mana pakai tudung, style baju apa semua kan. Dekat Bogor ni dia macam, dia tak kata bukan bandar lah, dia macam corok sikit lah macam tu. Macam contoh kalau kat Negeri Sembilan lah contoh kan. Kat Negeri Sembilan, Senawang dengan Seremban adalah bandar kan. Port Dickson tu bandar juga. Corok sikit macam kat kampung sikit kan. Dia macam tu lah Bogor. Lepas tu kat sana dia punya buah, ya Allah sedapnya. Waktu tu first time saya makan avocado. Dia panggil avokat. Saya ingatkan mangga. Rupanya avocado. Dia panggil avokat. Jambu batu yang warna hijau tu, yang bulat tu. Tapi dalam dia colour merah. Kan kita selalu dalam dia putih kan. Kat Malaysia susah tak nak dapat. Buah tu colour merah dalam dia. Ya Allah sedapnya. Tapi lawas. Lepas kau makan, habis melancur je lagi. Sampai je butik melancur sakit perut. Memang gila lawas. Sempatlah balik sebelum raya. Waktu tu. Itu adalah first time saya naik flight. Lepas tu saya tak duduk sebelah kawan saya tu. Sebab beli tiket tu macam asing-asing kan. Tak sekali. Sebab kawan saya tu abang dia pilot. So dia dapatlah tiket free murah sikit lah macam tu kan. So terpaksa beli asing. Tapi saya naik flight yang sama. Lepas tu saya cakap kan, macam mana naik flight ni? Dalam first time naik flight, first time keluar negara kan. Lepas tu kata, entah kejap lagi ni dia laju. Lepas tu dia naik. Saya ingat macam tu lah kan. Rupanya memang betul Gila lah dalam seorang-seorang macam ni lah. Waktu tu alhamdulillah dapat restu mak untuk pergi ke sana. Boleh je ambil intern dekat Malaysia, tapi saya nak rasa pengalaman tu, pengalaman dekat luar negara. Sebab waktu tu
industri fashion lebih advance dekat Indonesia berbanding Malaysia. Itulah saya nak cerita pengalaman saya waktu saya intern di Indonesia. Tapi bila balik pun memang dia masih lagi mengguna. Sebab saya tengok YouTube dia 2-3 tahun lepas tu pun saya cakap, ni Skechers saya. Kadang-kadang kita macam tak yakin tau macam dengan Skechers tu, tapi dia yakin dengan kita. 100% dia memberi kepercayaan untuk buat design untuk dia. Tahu tak, design tu kalau kita buat teruk, nama dia yang buruk kan. Dia percaya dengan design kita. Itulah yang saya appreciate lah, pengalaman yang sangat menarik waktu saya internship di Indonesia. Assalamualaikum.